Salam sejahtera, saya Abigail C2C, memegang nomor metrik di 20191089347. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang kaitan antara agama dan kepercayaan dengan akhlak dan moral manusia. Terdapat 3 bahagian utama dalam video ini, yaitu yang pertama, pandangan tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang moral dan akhlak. Yang kedua adalah peranan agama-agama dan kepercayaan dalam menangani masalah isu moral dan akhlak di Malaysia, dan yang ketiga yang terakhir adalah contoh yang sesuai berkaitan agama dalam membentuk akhlak dan moral manusia. Terdapat 2 tokoh yang terkenal yang mempunyai pandangan dalam bidang moral dan akhlak. Tokoh yang pertama ialah Ibnu Miskawai. Beliau merupakan seorang yang berketurunan Parsi ataupun Iran, dan sebelumnya merupakan seorang yang beragama Majusi. Beliau antara ulama yang banyak membincangkan berkaitan dengan akhlak, dan beliau menggunakan beberapa etika bagi mendasari perbincangan berkaitan akhlak. Antaranya adalah pegangan yang mantap, yaitu setiap manusia perlu mempunyai agama dan harus pegang ajaran dan kepercayaan yang diajarkan dalam agama masing-masing. Yang keduanya adalah usaha dari diri sendiri, di mana seseorang yang berakhlak, kita mesti memperbaiki diri dan masyarakat melalui usaha, mendidik ataupun didikan dan latihan secara berterusan. Sebagai contoh, jika kita mahu menjadi seorang yang lebih baik dari segi sikap, kita perlu didik diri kita, dan seterusnya ajak kawan-kawan lain untuk sama-sama menjadi seorang yang lebih baik. Tokoh yang kedua ialah Imam Al-Ghazali, ataupun nama sebenar beliau adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau digelar sebagai Hujjatul Islam, yang bermaksud bukti Islam atau Greatest Muslim. Beliau mendefinisikan akhlak sebagai situasi yang mantap, terjana dalam diri, menjadi punca kepada semua perbuatan individu tersebut dari dalam ke luar. Metodologi Imam Ghazali berkaitan akhlak terdapat 4 kategori utama, yaitu yang pertama ialah golongan yang jahil ataupun lalai, di mana golongan ini tidak dapat membezakan perbuatan yang baik dan buruk, betul ataupun salah. Dorongan hawa nafsu tidak kuat, boleh dibentuk dan diubah dengan mudah, berpotensi jadi orang yang lebih baik. Golongan yang kedua adalah golongan yang sesat, tahu tentang keburukan, tetapi suka dan senang buat jahat atau keburukan tersebut. Sukar untuk diperbaiki, tapi ada potensi untuk diperbaiki. Golongan yang seterusnya adalah golongan jahil, sesat dan fasik, berkeyakinan perbuatan jahat mereka itu adalah perbuatan yang baik, sangat susah untuk dibetulkan, tiada potensi untuk pulih. Golongan yang terakhir ialah golongan jahil, fasik, sesat, dan jahat. Golongan ini mempunyai kepercayaan yang korak, jahat yang melampau, dan mereka berlumba-lumba membuat kejahatan, dan mereka bangga dengan perbuatan mereka itu. Golongan ini juga langsung tiada potensi untuk berubah sama sekali. Baik, agama dan kepercayaan sebenarnya sudah lama wujud, dan ia menjadi satu panduan asas bagi kehidupan seseorang individu itu. Begitu juga dengan negara kita Malaysia, ia menjadikan agama dan kepercayaan ini sebagai tonggak utama. Ia boleh dibuktikan dengan melihat rukun negara kita yang pertama, yaitu kepercayaan kepada Tuhan. Walau bagaimanapun, Malaysia masih tidak terlepas dengan berlakunya isu ataupun masalah berkaitan moral dan akhlak, terutama sekali dalam kalangan rakyat Malaysia sendiri. Justru itu, agama dan kepercayaan memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha menangani masalah ataupun isu moral dan akhlak dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi peranan utama agama dan kepercayaan ini adalah untuk mengajarkan penganutnya secara rohani berkaitan dengan mana satu perbuatan yang baik dan mana satu perbuatan yang perlu dielakkan oleh seseorang individu. Sebagai contoh, kita mengambil agama Islam. Agama Islam mengajarkan penganutnya untuk berakhlak mulia ataupun berakhlak mahmudah seperti takwa. Takwa ini bermaksud seorang individu itu takut akan Tuhan dengan mengelakkan perbuatan yang keji. Jadi takwa ini juga berkait rapat dengan sifat amanah dan jujur. Jadi jika seorang itu mempunyai takwa dalam dirinya, maka masalah ataupun isu moral seperti rasuah dapat dielakkan. Seterusnya kita melihat dari agama Confucianism ataupun ajaran Confucianism. Dalam agama Confucianism ini terdapat rukun asas seperti Ren yang membawa maksud peri kemanusiaan. Jadi
Ajaran ini mengajarkan penganutnya untuk mempunyai sifat kemanusiaan dalam diri. Jadi jika seseorang itu mempunyai sifat kemanusiaan yang tinggi, maka isu moral seperti pembuangan bayi dapat dielakkan, sebab seseorang itu tidak sanggup untuk membuang bayi itu. Yang terakhir sekali, kita melihat daripada agama Kristen sendiri. Ia mengajarkan penganutnya untuk menghormati ibu bapa, karena ini adalah satu daripada 10 perintah yang diajarkan dalam ajaran ataupun agama Kristen. Jadi jika seorang itu mengamati dan mempraktikkan ajaran ini, yaitu menghormati ibu bapa, isu moral seperti penderaan ibu bapa, penganiayaan, pengabaian, dan juga bunuh ibu bapa kandung sendiri dapat dielakkan. Jadi itu dia tadi. Kita dapat mengambil beberapa contoh yang sesuai berkaitan dengan agama dalam membentuk akhlak dan moral manusia. Contoh yang pertama adalah dari agama Sing yang mempunyai kepercayaan berkaitan halsa ataupun ikatan yang disingkatkan kepada 5K. Antaranya adalah Kesh, Kanga, Kara, Kaca, dan Kirpan. Kanga sendiri bermaksud untuk mengajarkan manusia untuk sentiasa menjaga kebersihan diri. Ini secara tidak langsung dapat membentuk moral manusia terutama dalam hal kebersihan dan mendidik manusia bahwa hidup perlu sentiasa kemas dan teratur. Contoh yang seterusnya kita dapat lihat daripada agama Confucianism ataupun ajaran Confucianism. Ajaran ini ataupun agama ini telah memperkenalkan etika atau bakti, dan ini adalah salah satu contoh untuk membentuk moral dan akhlak manusia. Terdapat 4 etika, antaranya adalah rakyat harus patuh dan berkhidmat kepada rajanya. Ini mengajarkan nilai taat ataupun sifat cinta akan tanah air. Seterusnya ada juga etika antara anak dan ayah, di mana seorang anak itu perlu patuh dengan arahan ataupun apa saja yang dikatakan oleh ayahnya. Seterusnya, seorang adik ataupun seorang yang lebih muda harus patuh juga kepada yang lebih tua seperti kakak dan abang mereka. Etika yang keempat, yang terakhir adalah antara sahabat, di mana seorang sahabat perlu melayan sahabatnya yang lain dengan baik jika dirinya mahu dilayan sama seperti mana dia melayan sahabatnya itu tadi. Dari 4 etika ini tadi, agama Confucianism ingin membentuk moral dan akhlak manusia dengan menanam nilai hormat, taat, sifat cinta akan negara, dan adil dalam diri seseorang itu. Yang seterusnya, yang terakhir adalah agama Taoism. Agama Taoism mengajarkan nilai kesederhanaan. Ini bagi membentuk moral dan akhlak seseorang itu. Sebagai contoh, seseorang perlu bersederhana apabila menyambut kegembiraan dan tidak menyombongkan diri. Ini yang dimaksudkan dengan Wu Wei, yang bermaksud lebih kepada keseimbangan dalam alam.